Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl ni apa? Menurut takrif Hamzatul Wasl, hiya allati yutawassalu biha ila an-nutq bis-sakin wa tasqutu inda wasl al-kalam bi ba'dihi wa tathbutu fi ibtida'ihi. Secara mudahnya, Hamzatul Wasl hanya diucapkan ketika mana berada di bahagian hadapan. Adapun dia tidak diucapkan ketika mana menjadi penyambung di dalam suatu perkataan. Jadi Hamzatul Wasl ini hanya dijadikan sebagai perantara ataupun penyambung kepada huruf mati ataupun huruf sukun yang datang selepasnya. Tak semua perkataan menggunakan Hamzatul Wasl. Kita kena tengok dekat mana tempat-tempat yang digunakan Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl digunakan pada harf, fi'al dan ism. Bagi harf, kita akan panggil dia sebagai alif wal lam. Alif wal lam contohnya al-muallim ataupun al-madrasah. Jadi alif itu bukanlah sebenarnya alif, tetapi kita panggil dia sebagai Hamzatul Wasl. Adapun bagi fi'al, ia akan terbahagi kepada dua, iaitu fi'al madhi dan fi'al amr. Jadi Hamzatul Wasl kita akan temui di fi'al madhi di bawah fi'al madhi khumasi dan fi'al madhi sudasi. Fi'al madhi khumasi seperti intalaqa atau intasara. Contoh bagi fi'al madhi sudasi pula adalah istakhraja ataupun istaghfara. Adapun bagi fi'il amr, kita akan jumpa pada tiga tempat, iaitu fi'il amr khumasi, fi'il amr sudasi dan fi'il amr sulasi allazi sakana saniya fil mudhari'. Contohnya adalah intaliq ataupun intasir. Adapun bagi fi'il amr sudasi, kita akan sebut contohnya istakhrij atau istaghfir. Adapun bagi fi'il amr sulasi allazi sakana saniya fil mudhari', contohnya ijlis ataupun iftah ataupun uktub. Jadi Hamzatul Wasl kita jumpa dekat harf dan fi'il. Seterusnya kita akan tengok pula pada isim yang mana akan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah qiyasiyah dan yang kedua ialah sama'iyah. Qiyasiyah contohnya kita akan temui pada masdar khumasi dan masdar sudasi. Contohnya adalah intilaq ataupun intisar. Adapun bagi masdar sudasi kita akan jumpa pada contohnya istikhraj ataupun istighfar. Adapun bagi isim sama'iyah, kita akan temui pada 10 bentuk nama. Contohnya kita akan temui pada ismun, istun, ibnun, ibnatun dan lain-lain. Okey, so kita dah tahu kat mana tempat-tempat akan digunakan Hamzatul Wasl. Jadi sekarang kita nak tengok pula harakat dia. Adakah dia dibaca sebagai fathah ataupun kasrah dan sebagainya. Secara ringkasnya, Hamzatul Wasl ni akan terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama adalah wujubul fathi, yang kedua adalah wujubul kasri, yang ketiga adalah wujubul dhammi dan yang keempat adalah jawazul dhamm wal kasr wal ishmam. Yang pertama wujubul fathi, contohnya adalah hamzah, alif wal lam. Contohnya al-muallim macam tadi tu. Contohnya yang kedua adalah wujubul kasri, iaitu kita akan temui pada 9 tempat seperti mana yang diterangkan di skrin anda. Madhi khumasi, contohnya intalaqa. Madhi sudasi, contohnya istakhraja. Amrun khumasi, contohnya intaliq. Amrun sudasi istakhrij. Amrun sulasi maksurul ain, ijlis. Amrun sulasi maftuhal ain, iftah. Masdar khumasi, contohnya intilaq. Masdar sudasi, contohnya istikhraj. Al-asma al-masmu'ah illa ayman, contohnya ismun ibnun. Jadi bagi mawadhi' ataupun tempat-tempat yang disebutkan tadi tu perlu dihafal supaya kita akan tahu ketika mana kita jumpa je madhi khumasi contohnya, kita sudah tahu dia akan dibaca secara kasrah. Seterusnya adalah wujubud dhamm, contohnya amrun sulasi madmunul ain, contohnya uktub. Ataupun madhi khumasi al-mabni lil majhul, contohnya untuliqa. Ataupun madhi sudasi al-mabni lil majhul, contohnya ustukhrija. Ada juga tempat-tempat yang mana dibolehkan untuk membacanya secara dhammah ataupun kasrah ataupun ishmam. Contohnya adalah inqad ataupun ikhtar. Seterusnya kita akan sambung dengan hukmu dukhulul hamzatul istifham ala hamzatul wasl. Hukum kemasukan hamzah istifham ke atas hamzah wasl.